Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Walaupun saya agak lambat sikit, minta maaf, agak jam tadi jalan. Abang Fairuz tak ada? Tak datang ni lagi. So Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk membicarakan berkenaan dengan surah Yusuf, yang mana pada minggu lepas kita ketahui berkenaan dengan berkenaan dengan kisah berlakunya kisah penggodaan isteri Aziz kepada Nabi Allah Yusuf, yang mana kita ketahui pada minggu lepas berkenaan dengan bagaimana Nabi Allah Yusuf dia menghindari daripada godaan isteri Aziz tersebut dengan laula ar-ra'a burhana rabbih, dengan terkenangkan ayat-ayat Allah yang mana membuatkan dia terhindar daripada perkara tersebut. Dan kita sini tahu bahawa Allah merakamkan berkenaan dengan cubaan isteri Yusuf ini, isteri Aziz ini, cubaan yang beberapa kali untuk menggoda Nabi Allah Yusuf. Dan dalam cubaan beberapa kali itu tercampaknya rasa Yusuf juga sedikit kepada isteri Aziz. Tapi laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau bukan kerana dia terkenangkan ayat Allah, sudah pastilah dia akan terjerumus dalam kancah zina. Yang mana kita tadabbur perkara ini pada minggu lepas, bahawa di antara perkara dan juga cara untuk menghalang kita daripada tergamak melakukan suatu perkara dosa dan maksiat adalah kenangkanlah ayat-ayat Allah yang telah kita ketahui. Kenangkan ayat-ayat Allah, teringatkan ayat Allah supaya menjadikan hati kita rasa takut untuk tergamak melakukan satu dosa. Kemudian Allah sendiri mengatakan bahawa innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Nabi Allah Yusuf ini kami telah pilih dia sebagai hamba-hamba di antara hamba-hambanya yang dibersihkan, disucikan, bermakna dibersihkan, disucikan daripada sebarang keinginan untuk membuat dosa-dosa yang besar. Seperti dosa dalam kes ayat ni adalah ditujukan kepada zina, mukhlas. Yang ni yang mana kita tadabbur pada ayat ni, kita mengatakan bahawa Allah akan melindungi hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, seperti mana Allah melindungi Nabi Allah Yusuf daripada terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, maka Nabi SAW sendiri sebut dalam hadis riwayat Muslim, seperti yang hadis yang selalu saya bacakan, iaitu 7 jenis orang yang akan diselamatkan, akan dinaungi oleh Allah di akhirat besok. Rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamal, seorang lelaki yang digoda oleh seorang wanita yang mempunyai harta dan juga pangkat, kecantikan juga pangkat, tapi dia berkata apa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takutkan Allah. Kemudian kita tengok bila dia menggoda Nabi Allah Yusuf, kedua-duanya berlari ke arah pintu. Nabi Yusuf lari arah pintu untuk menyelamatkan diri dia daripada terjerumus ke dalam zina. Dan yang mengejar dia pula adalah isteri Aziz. Kedua-duanya ke arah wastabaqal baba. Jadi kita tadabbur ayat itu juga menyatakan bahawa lari daripada dosa dan maksiat ini, seperti mana kita hindar daripada dosa dan maksiat ini adalah dalam keadaan hindar secara cepat, seperti mana berlari Nabi Allah Yusuf, hindar secara cepat. Wastabaqa, istabaqa itu maksudnya cepat-cepat.
Seandainya cuba dilayan, maka dia akan boleh jadi terjerumus ke dalam perkara dosa. Dia kena potong cepat-cepat, lari cepat-cepat. Bila sampai je Al-Faya, dia kata Al-Faya bi sayyidaha ladal bab. Dia pun terjumpa dengan Al-Aziz. Kemudian boleh pula isterinya mengatakan, apakah balasan bagi orang yang kacau bini kau? Balasan yang paling setimpal orang yang kacau bini kau ni adalah sama ada dia di penjara ataupun diberikan siksaan yang pedih, diberikan diseksa. Sama ada di penjara atau diseksa. Tapi Nabi Allah Yusuf telah bangkit mempertahankan dirinya. Dia kata, hiya rawadatsni an nafsi. Dia yang sebenarnya cuba menggoda aku. Mana dia jumpa laki dia, kemudian dia kata, bang, dia ni cuba kacau saya. Apakah balasan yang paling baik untuk orang yang mengacau bini abang? Sama ada dia kena penjara ataupun dia kena seksa. Tapi dia kata bukan, inilah yang telah menggoda aku. Kemudian dia berkata, wa syahida syahidun min ahliha. Kemudian bila benda ni dah berlaku dan tersebar dan jadi viral waktu tu, jadi seorang tu mengata, kita nak tahu siapa betul, kita tengok dulu keadaan ni macam mana. Seandainya Nabi Yusuf ni baju ni dikoyakkan daripada belakang, maka sebenarnya dia adalah orang yang benar. Dia yang telah dicabul. Jadi kalau daripada depan, maknanya dua-dua suka sama suka. So bila tengok baju dia ditarik daripada belakang, maka barulah Aziz ni tahu bahawa bini ni telah berbohong. Dan dia telah mengatakan bahawa yang mana kita tadabbur pada ayat ini berkenaan dengan melihat sesuatu perkara, melihat dengan apa saya sebut minggu lepas? Melihat sesuatu perkara dengan melihatkan kepada bukti, petunjuk. Bagaimana ibu ayah dalam mendidik anak-anak memerhatikan petunjuk-petunjuk melalui apa? Perubahan sikap anak-anak. Pemikiran ini, ayat ini menunjuk kepada kita, dia mengajar kita tentang satu cara berfikir. Antara cara berfikir itu adalah menilai sesuatu berdasarkan petunjuk yang ada. Dan kita bincang pada minggu lepas bahawa benda ni digunakan dalam perundangan syariah. Melihat sesuatu berdasarkan kepada petunjuk, berdasarkan bukti. Mana kita bincang tentang orang yang orang yang berzina kena bawa, menuduh orang lain berzina kena bawa 4 saksi. Tetapi apa yang diperakui dalam syarak bukan 4 orang saksi itu bermaksud 4 orang saksi, tapi segala bukti yang boleh membawa kepada berlakunya zina. Seperti yang kita bincang pada minggu lepas, seperti medical report, kan, kekoyakan kepada kemaluan, dan juga CCTV dan sebagainya. Itu semua adalah petunjuk. So begitu juga dengan kita punya kehidupan kita. Dalam pendidikan anak-anak tu melihat kepada petunjuk-petunjuk yang ada pada anak-anak, di dalam menilai sesuatu keadaan. Seandainya dia dah mula berubah, seandainya dia dah mula melakukan perubahan sikap yang selama ni dia tak pernah buat tapi dia buat melakukan, so kita menilai itu dari sudut tu. Maka dia ketika itu memerlukan ibu dan ayah, ibu ataupun ayahnya mendengar apakah masalah yang dia hadapi. Seperti yang kita dah bincangkan pada minggu dulu, bahawa ayahlah kena jadi peneman setia pertama kepada anak-anak dia, mendengar keluh kesah anak-anaknya. So memerhatikan, mengikut, melihat kepada petunjuk anak-anak melalui sikap mereka. Kemudian Aziz telah mengatakan kepada isteri dia apa? Kau ni bertaubatlah kepada Allah sebab kau dah buat silap. Dan dia kata, dan Aziz cuba untuk mempertahankan maruah isteri dia. Bagaimana? Bagaimana dia pertahankan maruah isteri dia di hadapan semua orang ketika itu? Betul. Dia tak kata pun kau ni bini tak guna, perempuan jalang. Dia kata tak ada. Dia tak sebut benda tu.
Tapi dia suruh bini dia bertaubat kepada Allah. Dia suruh bini dia bertaubat. Wastaghfiri li dzambik. Kau ni minta ampun lah. Kemudian dia berkata, inna kaidakunna azimun. Inna kaidakunna azim. Kau kena ketahui bahawa sesungguhnya fitnah daripada orang perempuan ni besar. Dia cakap macam tu. Dia tak kata fitnah isteri aku, dia kata fitnah daripada orang perempuan. Semua jenis orang perempuan tak tahu macam mana, tak tahu siapa. Maknanya dia nak cuba, di situ perkataan yang digunakan, dia cuba untuk mempertahankan maruah isteri dia. Sebab ni semua orang ada ni. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, wa syahida syahidun min ahliha, seorang saksi sebut, maknanya saudara mara semua dah datang lah ni. Masa kes berlaku ni saudara mara semua dah datang. Tiba salah seorang yang bijak boleh sebut, kita tengok keadaan baju dah, baru ada semua. Masa tu dia hadapan semua orang manusia ni. Dia kata Yusuf a'rid an haza. Yusuf disuruh Nabi Yusuf sebut apa? Dia kata apa pada Nabi Yusuf? A'rid an haza. Kau diam je lah perkara ni. Kita tak payah panjang-panjang dengan benda ni. Dan kau minta ampun. Kemudian dia berkata, innaki kunti minal khati'in. Kerana kau telah berbuat salah. Kemudian dia berkata, kemudian lepas kes tu dah selesai, sekarang ni berlaku kes yang baru. Wa qala niswatun minal asi. So malam ni lah ayat barunya lah, ayat ke-30. Wa qala niswatun minal Madinah imra'atul aziz. Wa qala yang baru datang boleh tengok surah Yusuf ayat 30. So yang saya cerita tadi tu semua ialah ayat-ayat lepas. Wa qala niswatun fil Madinah. Kita dah tahu, ayat yang lepas dah tunjuk masa kes ni berlaku, godaan isteri Aziz. Bukan nama dia Aziz. Aziz tu lah nama pangkat dia. Aziz tu adalah bangsawan. Yang mana kita tak diketahui, tak disebut dalam Quran tentang siapakah nama bangsawan itu. Cuma dia adalah bangsawan yang soleh, yang baik. Dia seorang lelaki yang baik, suami yang baik. Kemudian dia pun bila benda tu dah viral, benda tu dah kecoh. Sebab apa benda tu kecoh? Sebab dia adalah isteri bangsawan. Kalau orang kampung biasa, dia tonggang terbalik apa cerita dia pun bukan orang kisah pun. Tapi kalau benda ni yang buat oleh orang yang berpengaruh, maka benda tu tersebar luas. Bila benda tu tersebar luas, mulalah dengar desas-desus orang berkata pasal diri dia. Wa qala niswatun minal Madinah. Madinah kat sini apa? Mesir. Tersebarnya berita di kota Mesir ketika itu. Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsihi. Mereka mengatakan apa? Bahawa Imra'atul Aziz, isteri kepada Aziz ni, telah menggoda dia punya budak suruhan sendiri. Sekarang ni cuba semua tengok pada ayat 30. Pada perkataan imra'atu, di sini ada berlaku kepelikan sikit. Ada berlaku kepelikan sikit. Sebab imra'atu ni pakai terus buat panjang perkataan imra'atu. Ustaz Hakim, perkataan imra'atu dalam ayat 30, imra'atu dia guna ta apa? Huruf ta apa yang dia guna? Maftuha kita panggil kan? Jadi kita panggil ta maftuha. Satu lagi ini dipanggil sebagai ta marbutah. Marbutah bermakna yang terikat, sebab dia terikat. Maftuha sebab dia terbuka, buka. Sepatutnya perkataan imra'ah, perempuan, dia diakhiri dengan ta marbutah. Sepatutnya. Itu adalah ejaan imra'ah, wanita, perempuan. Tapi dalam ayat Quran bila disebutkan wanita, so dia ada dua makna. Satu, perempuan dengan makna perempuan, dan satu lagi perempuan dengan makna isteri.
Sekarang ni yang pelik ni, kenapa imra'ah digunakan huruf ta buka? Kenapa digunakan ta buka? Sepatutnya dia ta marbutah. Ni di antara cara resam Usmani menunjukkan makna tentang satu ayat. Sengaja ditulis sebagai ta maftuhah, ta buka. Kalau kita tengok ayat-ayat, mana-mana ayat dalam Al-Quran yang ada perkataan imra'ah, yang bermaksud isteri, dia akan ada nama suami dia selepas tu. Contoh dalam ayat, dalam surah, kita boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ada Imra'atul Imran. Imra'atu Imran. Kalau tengok dalam surah Al-Baqarah, dia kata isteri kepada Imran. Dia tak guna ta marbutah, tapi dia guna ta buka. Menunjukkan kepada, menisbahkan kepada suami dia. Mana-mana ayat lah, bacalah dalam Quran ni, ayat yang menunjukkan pasal. Tetapi, bila Allah refer berkenaan dengan perempuan saja tanpa ada suaminya, dia guna ta marbutah. Menunjukkan ta buka ni, bukan saja ditukar. Dia menunjukkan, menisbahkan isteri dia kepada suami dia. Menunjukkan satu, orang kata, seberapa bilangan penafsir mengatakan itu menunjukkan bahawa kesetiaan isteri dia kepada suami dia, sehingga dinisbahkan perkara tersebut kepada nama suami dia. Imra'at, ta buka dia guna. Dia kata orang ni telah cuba berdasar-desus, bukan berdasar-desus, benda ni betul berlaku dah. Benda yang disebut-sebut adalah ini, dia kata seolah-olah diorang bercerita sesama diorang lah. Dia kata apa? Aziz punya isteri tu nak cuba goda dia punya budak suruhan sendiri. Benda tu tersebar. Qad syarafaha hubba. Qad syarafaha hubba. Syarafa ni bermakna syarafaha hubba. Syarafa ni maksudnya kecintaan. Tapi kecintaan yang lebih, sebab cinta ada beberapa ayat, ada beberapa perkataan digunakan. Antara benda yang common digunakan untuk memaksudkan cinta ialah hub. Hub. Itu sebab Arab dia suruh panggil dia Habibi, Habibi. Habibi ni bermakna kawan lah, macam tu lah. Kalau perempuan dia akan panggil Habibti. Habibti, Habibi. Kalau Habibi ni selalunya dia akan guna lelaki sama lelaki pun dia boleh guna Habibi. Hub ni adalah maksudnya cinta, suka. Tapi bila dalam ayat ni Allah kata syarafa, syarafaka hubba. Dahlah syarafa, hubba lagi. Dua ayat yang menunjukkan perkataan cinta. Dua perkataan tu menunjukkan cinta. Syarafa ni lebih lagi. Bermakna dia ni dah memang tangkat cintan dengan dia punya orang suruhan dia. Bukan biasa-biasa. Memang nak betul-betul. Memang sampai orang kata memang angau betul ni. Waqad syarafaha hubba. Memang dia kata ni perempuan ni, kalau kau nak tahu, isteri Aziz tu dah angau dengan dia punya orang gaji dia. Benda tu tersebar. Perkataan syarafa tu menunjukkan ini memang betul-betul gila bayang tu. Kalau kita baca dalam syair, contoh orang gila bayang ni, syair Majnun dan Laila lah. Majnun dan Laila punya syair ni, sampaikan dia kata kecintaan ini syair yang biasa dia orang sebut lah. Nak cakapnya kalau diterjemahkan lah, Majnun ni lelaki, Laila ni perempuannya. Kadang-kadang si Majnun ni maksudnya orang gila, maksudnya gila bayang lah. Dia kata Laila ni kalau tak dapat tengok dia pun, aku dapat tengok dinding rumah dia pun dah terubat rindu aku. Dinding. Sambungan kepada syair tu lagi. Dan kalau dia nampak anjing si Laila sekalipun, bagi dia anjing tu pun dah cukup dah mengubat rasa rindu dia. Anjing Laila pun dah cukup dah tengok macam tu. Punya rasa cinta hangau ni macam itulah. Seperti yang saya sebut itulah.
Syair Arab ni kalau bab syair cinta ni dia orang lah juara ni. Waqa'as sihamu wa naz'ahunna alimu. Satu pandangan perempuan bagaikan panah yang tertusuk tepat ke jantung. Wa naz'ahunna alimu. Kalau kau cuba cabut terasa sakit di hati kau. Macam itu dia sebut. Rasa permainan cinta tu. Ini kita nak menunjukkan seolah-olah ayat ni nak beritahu kepada kita anak-anak kita akan membesar dan dia orang akan menghadapi dunia bersama dengan jantina lawan sejenis, lawan daripada jenis dia, jantina lawan bersama dengan wanita ataupun bersama dengan lelaki. So seolah-olah ayat ni nak cakap, ayat ni nak suruh kita ibu bapa alert tentang bila dah tiba time anak engkau dah mula nak main cinta. Nak main cinta ni benda yang fitrah bagi seorang lelaki dan perempuan. Itu fitrah. Tapi ayat ni mengajar pada kita benda fitrah jangan asalkan ini kan fitrah, apa masalahnya, tak ada. Seolah-olah ayat ni nak cerita benda yang fitrah begini bagaimana nak menguruskannya. Kau sebagai mak ayah, bagaimana kau nak menguruskan anak-anak kau yang sedang meningkat dewasa dan dah mula ada terasa nak, orang kata dah tiba masa dah rasa nak kahwin. Jadi dan bila engkau seandainya engkau tak bertakwa kepada Allah dalam menghadapi perkara fitrah, engkau tak bertakwa kepada Allah, engkau boleh jatuh ke dalam kancah zina. Ini ni nak sebut ni. Cabaran yang semakin mendatang ni. Cabaran yang makin mendatang di zaman akhir zaman ni ialah anak-anak pada zaman sekarang bukan pada macam zaman kita dululah. Kalau zaman kita dulu macam saya, secara contoh lah, saya sekolah daripada sekolah rendah sampailah ke sekolah menengah, memang pisah lelaki perempuan. Memang pisah lelaki perempuan ni. So sekolah menengah memang sekolah lelaki, sekolah lelaki, sekolah perempuan, sekolah perempuan. Daripada saya Melaka sampai ke Kelantan, pergi Morocco campur dengan perempuan. Wah, gila perangai. Gila dah. Tak pernah campur dengan perempuan. Campur dengan perempuan. Rasa macam culture shock. Rasa macam, macam mana? Rasa macam tak selesa. Tak pernah aku semua hidup aku satu kelas dengan perempuan. Sampai Morocco satu kelas dengan perempuan. Tu yang bila, sama lah kawan-kawan saya semua yang sekolah Kelantan semua tak campur dengan perempuan. Sampai sana kepala otak masing-masing pun dah gila dah. Sebab tak pernah campur dengan perempuan. So anak-anak dia akan meningkat dewasa dan mereka akan melalui fasa tu. Di situlah peranan ibu bapa kena ada ketika itu. Penasihat, pendengar kepada anak-anak. Bila anak dah mula bercerita pasal dia dah kata dia dah suka kat seorang lelaki itu apa semua, fasa yang dia akan lalui, dia akan cerita benda tu semua. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang orang yang memegang amanah anak-anak, maka janganlah bersifat seolah-olah kita memberikan galakan ataupun kita bersifat dengan seolah-olah kita ni pancung terus cakap dia dan tak nak dengar langsung apa-apa benda yang datang pada mulut dia. Tapi kita hendaklah menjadi seorang penasihat yang mana pada pandangan saya nasihat yang baik kita boleh berikan kepada dia adalah kita ceritakan tentang kisah Nabi Allah Yusuf. Kau nak dengar tak satu kisah? Ayah nak cerita satu kisah kat kau. Kau memang boleh suka lelaki ke suka perempuan, tapi kau kena dengar satu benda. Ceritakan kisah Nabi Allah Yusuf. Bagaimana Nabi Allah Yusuf dalam menghadapi, dan ceritakan pada dia tentang bagaimana Nabi Allah Yusuf hampir-hampir nak terjerumus ke kancah zina. Dia terkenangkan ayat-ayat Allah dan dia buatkan dia tak jadi nak buat apa benda pun. Tak jadi nak memikirkan benda yang tak baik dengan, dan letihlah isteri orang. Jadi ini yang satu benda yang sangat besar, satu benda yang sangat membasmi gejala akhlak di kalangan anak-anak. Ajarkan dia tentang ayat Allah dan suruh dia terkenangkan ayat-ayat Allah dalam menghadapi segala cabaran ketika dia dewasa. Tapi benda ni tetap engkau lah seorang ayah, engkau lah seorang ibu, engkau lah bertanggungjawab buat benda tu. Dan bukannya kau biarkan dia saja
Tak tahu, tak tanya dia pergi keluar dengan siapa, dia pun tak ambil tahu pasal benda tersebut. Maka dia telah mensia-siakan amanah yang telah Allah berikan kepada dia. Jadi kita tengok kat sini, inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dia nak sebutnya apa? Rasa-rasa bini Aziz tu, inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kita rasa-rasa isteri Aziz tu dah, kalau kita nak terjemah betul-betul, sesat jauh. Tapi nak cakap, maksud dekat sini dia kata bini Aziz tu teruk perangai. Nak cakap dia punya teruk perangai dia dengan budak sendiri, dengan orang gaji sendiri pun orang nak try, dia kata. Dengan orang gaji sendiri pun orang nak try. So benda tu dah tersebar. Kata inna lanaraha fi dhalalim mubin. Nah, sini dia teruk perangai ni. Tapi dia tak tahu sebab apa yang menyebabkan dia ni sampai gila bayang. So ayat seterusnya menceritakan sebab. Bayangkan perempuan ni dah berusia. Yusuf masih muda. Ni dia kata orang yang berusia cuba untuk bersama dengan orang yang lebih muda daripada diri dia. So segala apa jenis pun jenis percintaan terlarang ni kita kata, kan, sama ada dengan, sebab ini percintaan terlarang lah, dia memang cinta tapi percintaan terlarang pada budak yang sedangkan dia dah ada suami, ataupun di pihak Yusuf kepada isteri orang. So falamma sami'at bi makrihin, dan apabila isteri Aziz mendengar makrihin ni kita panggil makar. Makar ni, kita setiap benda yang buruk Arab akan panggil makar. Dan makna asal makar adalah benda yang berbentuk kita panggil apa? Bak kereta tu. Makar ni kita kata ialah rancangan jahat pun kita panggil makar. Tapi dalam kes ni, dalam ayat ni, Allah menamakan umpatan manusia, umpatan orang dinamakan sebagai makar. Umpatan yang jahat. So dia nak katanya, gosip. Bila dia dengar gosip mereka, dia pun kata arsalat ilaihinna wa'tadat lahunna wa arsalat lahunna muttaka'an. Dia buat apa? Dia buat satu majlis makan-makan. Dia buat majlis makan-makan. Oh, kitanya blok. Okey. Arsalat ilaihinna wa arsalat ilaihinna, dia jemput mereka makan, wa'tadat lahunna muttaka'ah, dan dia pun cuba menyiapkan satu makanan untuk diorang. Diorang terjemah apa kat situ? Muttaka'ah tu? Ya? Tempat duduk. Orang lain terjemah apa? Tempat duduk juga. Ada terjemahan lain tak? Jamuan. Okey, saya cakap macam ni. Muttaka'ah ni, perkataan muttaka'ah tu memang ada dua makna. Satu, makna asal muttaka'ah ni yang saya buat ni bermakna muttaka' lah. Saya bersandar. Kenapa bersandar boleh jadi makna jamuan? Kan? Kalau ikutkan kita terjemah perkataan muttaka'ah tu maksudnya tempat duduk, tempat bersandar. Orang bersandar, jadi kita panggil ittika'. Ni saya buat ni, perkataan ni, perbuatan ni dipanggil sebagai ittika'. Bila sebut muttaka' bermakna tempat untuk bersandar, bermakna tempat duduk. Disiapkan tempat duduk. Sebenarnya bukan siapkan tempat duduk, disiapkan makanan. Disiapkan makanan. Ini benda yang basic berlaku dalam ayat Quran. Dia nak sebut benda yang masa depan, tapi disebut benda sebelum. Benda ni pun nak berlaku
dalam ayat Quran. Contoh dalam surah Yusuf juga. A'sartu hamra. Aku memerah arak. Adakah orang perah arak? Ada tak orang pemerah arak? Ada ke? Tak ada. Orang perah apa? Perah anggur baru jadi arak. Bermakna Allah dia akan gunakan perkataan apa? Bukan Allah, Arab kadang dia akan guna perkataan macam itu. Dalam ayat ni Allah pengguna perkataan tu. Dia sebut benda di masa depan tapi dimasukkan benda yang masa sebelum. So macam ni juga. Dia maksudkan makanan sebab kau duduk tak akan hidang makanan. Dan diorang disebut sebagai kerana Arab. Mesir, bukan Mesir lah, Arab lah. Diorang kalau makan, diorang akan cuba tengok diorang punya, kalau siapa pernah pergi negara Arab, sofa dia bukan macam ni kan. Sofa dia semua jenis boleh mutakik, semuanya boleh bersandar. Tengok sofa Arab. Sofa Arab bukan jenis macam kita ni. Ini sofa Eropah. Ini Arab panggil apa? Ada panggil kanabah. Kanabah ni jenis sofa Eropah. Kalau sofa Arab sendiri, pergi restoran Arab, kita nampak dia punya ni semua ada tempat bersandar, betul tak? Sebab dia orang makan semua macam ni. Betul? Memang dia orang makan macam tu. Dan perbuatan makan macam ni, dia orang panggil ittikak. Makan sambil bersandar. Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi pernah melarang orang daripada makan dengan tangan kiri, wa ya'kulu muttaka'an, dan juga makan dalam keadaan bersandar. Sebab apa dilarang daripada makan dalam keadaan bersandar? Satu pertamalah kurang adab. Kan? Kalau kita orang Melayu dia kata kurang hajar punya budak, kau makan sambil macam ni, siapa ajar kau makan macam tu? Satu lagi dia lah perbuatan orang kaya-kaya. So Nabi bahkan ada yang mengatakan dia bukan perbuatan orang kaya-kaya. Ada yang kata dia perbuatan cara makan orang-orang bangsawan Rom dan Parsi. So dilarang bersama cara makan macam itu. Macam ni. Kalau kita orang Melayu memang nak kata kurang ajar, mana ada orang makan macam ni. Kan? Tapi Nabi larang orang makan. Tapi maksud ayat ni lah, kalau kita terjemahkan, dia menyiapkan tempat duduk. Sebenarnya bukan tempat duduk, siapkan makanan kerana dia orang akan makan di tempat duduk yang bersandar. Faham tak? So ayat Quran macam itu. Allah kata dalam Quran, kami menurunkan rezeki daripada langit. Takkanlah ayam seekor turun daripada pupeng datang ke bawah. Takkanlah kan. Bermakna kami turunkan rezeki daripada langit, apa maksud dia? Hujan yang menurunkan air dan memberikan rezeki kepada kita. Dia sebut benda masa depan tapi dimasukkan benda yang sebelum. Banyaklah berlaku dalam ayat Quran. So macam itulah ayat ni. Disiapkan satu makanan. Wa atat kullu wahidin min hunna sikinan wa qala takhruj alaihim. Kemudian dia kata wa atat kullu wahidin min hunna sikina. Diberikan sikin, pisau pada setiap orang. Dia jemput makan, perempuan yang semua gosip ni semua dia panggil, kau gosip dengan aku, cerita buruk tentang aku, tak apa, aku panggil kau makan. Aku buat satu jamuan. Buat jamuan, bagi seorang satu pisau. Makan pisau. Makan gunakan pisau. Sikin. Pisau ada dua benda disebut dalam bahasa Arab. Satu mus, satu sikin. Mus, mim waw sad, mus pun pisau. Tapi mus ni adalah pisau yang jenis cukur tu. Mus. Kalau sikin ni memang pisau dapur tu, Arab panggil sikin. Dia panggil sikin. Dalam ayat ni Al-Imam Tantawi sebut dalam kitab dia Tafsir Al-Wasit, dia mengatakan ketika itu kita sudah nampak ayat ni seolah-olah menunjukkan al-hadarah, iaitu kemajuan yang telah dibina di Mesir ketika itu, yang mana mereka telah mula menggunakan bahan-bahan yang dibuat daripada besi. Bermakna ketika tu diorang ni dah bukan setakat membina istana-istana yang besar, rumah-rumah yang besar, bahkan mereka dah menggunakan bahan-bahan daripada besi-besi. Mereka menggunakan bahan-bahan daripada besi. Sikin wa qala takhruj alaihin. Kemudian dia sebut apa? Ukhruj alaihin. Dia pun panggil, mungkin dia panggil Yusuf. Keluar. Ukhruj alaihin. Keluar sekarang. Dia panggil Yusuf. So Yusuf pun keluar. Falamma ra'ainahu, ketika mana kesemua perempuan tersebut melihat dia, akbarnahu. Akbarnahu, jangan orang terjemah pula mereka bertakbir, apa hal pula nak bertakbir? Tak, kalau dia nampak Yusuf, Allahu Akbar. Bukan.
Terjemahannya tu akbarnahu tu bermakna mereka semua terkesima, terperanjat. Semua masing-masing melopong tengok akbarnahu. Tapi dalam beberapa kitab tafsir, contohnya tafsir Ibnu Katsir, ada membawakan beberapa tafsiran sahabat. Akbarnahu ni agak, tapi kalau fikir agak pelik sikit lah. Cuma tafsiran ni tak dipilih lah oleh para mufassir. Tapi memang diorang buktikan perkataan akbarnahu ni. Sebab ada yang kata akbarnahu bermakna dia tengok Nabi Yusuf sampai ada yang terkeluar darah haid. Dari mana datang perkataan terkeluar darah haid? Memang Arab memanggil keluar darah haid akbar. Akbara. Dibuktikan melalui syair-syair dalam Arab. Perempuan terkeluar darah haid dipanggil sebagai hiya akbarna, hiya akbarat. Dia didatangi haid. Akbar. So ada yang kata sebenarnya perempuan ni akbarnahu tu bukan dia orang takjub, bukan dia orang terkesima. Dia punya terperanjat sampai terkeluar darah haid gitu. Bermakna tafsiran tu bukan tafsiran yang saja-saja. Sebenarnya datang daripada konteks bahasa Arab juga. Tapi tak dipilih sebab kata tak masuk akal. Manalah ada orang terperanjat sampai terkeluar darah haid. Tapi dia nak sebut kat sini dan pandangan yang dipilih oleh sekalian sebahagian besar. Memang semua pilih lah. Jumhur lah. Abdullah bin Abbas punya tafsiran iaitu dia kata kesima, melopong. Melihat kecantikan dan ketampanan Nabi Allah Yusuf. Wa qata'na aydiyahun. Sampai nak kata tengah makan tu pakai apa pisau tu. Pakai pisau untuk makan tu. Sebahagian tafsir ada kata dia orang makan apple lah apa, tapi sebahagian penasihat kata dia orang makan apple. Makanan yang Arab makan guna apa, Arab akan makan guna tools. Makan pakai ni kalau dia berkait dengan orang makan guna makan benda-benda daging, baru dia pakai tools. Kalau yang bukan daging, dia orang tak pakai tools. Ada yang kata macam tu. So, tengah potong-potong daging tu punya tengok melopong. Sampai dia potong-potong. Waqata'na aydiyahun. Sampai dia orang terpotong tangan dia orang sendiri. Jari mereka sendiri. Dalam ayat Quran, okay, dia orang tulis jari ke tangan? Tangan. Ha? Tangan. Memang air di tangan. Tapi dalam bahasa Arab, Allah ada memasukkan benda yang dia sebut sikit tapi dia masuk semua. Contoh, diharamkan bagi kamu makan daging khinzir. Kalau ikut mazhab Zahiri, dia kata yang haram daging. Tulang dia boleh buat tasbih ke apa ke. Dia punya apa, bukan dia kata selain daging semua boleh. Susu dia betul, susu. Kulit dia boleh buat kasut. Kulit dia boleh buat kasut. Bahkan dia mengatakan bahawa dia gunakan hadis Nabi SAW. Nabi kata hadis ni menjadi satu tajuk besar bagi hukum samak binatang. Nabi kata kullu sa'imatin izadu biqa faqat tahura. Setiap kulit apabila telah disamak maka dia suci. Dia kata setiap ah. Orang tanya walaupun babi, setiap dia kata. Itu yang Ibn Hazm sebut dalam kita ada setiap. Tetapi mazhab Syafi'i kata setiap ialah setiap, tapi dikecualikan kulit babi. Sebab kulit babi disebut, Ibn Hazm kata tak, walaupun golongan Syafi'i mengatakan kecuali kulit babi, Allah kata yang bahaya pada babi adalah daging je. Bukan yang lain, daging yang masalah. Yang lain tak ada masalah. Sebenarnya dalam ni kita perlu lihat Allah bila masukkan setengah, dia masukkan semua. Dalam ayat Quran juga Allah kata orang kafir dia orang tak nak dengar dakwah Rasul, mereka memasukkan asabi'ahum fi azanihim, ke semua jari dia ke dalam. Mana ada orang buat macam ini? Bermaksud apa? Jari telunjuk. Tapi Allah sebut jari jemari mereka. Allah sebut semua, tapi Allah masukkan satu je. Itu keindahan bahasa Arab. Dia ada main macam itu. Dia sebut semua tapi dia masukkan sikit. Allah kata dalam Quran warka'um ar-raki'in, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. So orang kata rukuk, sembahyang ni rukuk aje ke ada ke semua?
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tu. Jadi, rukuk adalah sebahagian daripada solat. Bermakna solatlah bersama orang-orang yang bersolat. So, kes macam ni sama. Dan mereka telah tak kalah kau ni terpotong satu tangan. Dia tak masukkan satu tangan, tapi dia bermasukkan apa? Jari mereka. Sampainya melopong. Orang Melaka panggil melongo tu, melongo. Orang Johor panggil apa? Kalau melopong macam ni, orang Johor panggil apa? Ya? Tenganga je lah kan, biasa lah kan. Orang Melaka panggil melongo yang kau. Sampaikan dia dah terpotong. Qata'na aydiyahun. Wa kunna hasya lillah. Dia sebut apa? Hasya lillah. Hasya lillah ni maksud dia apa? Dalam sudut bahasa Arab. Orang Arab ni, kalau dia nak sesuatu benda, benda yang buruk, dia nak minta jauh. Macam kita lah. Orang Melaka selalu sebut apa tu? Sempang malaikat 44. Saya selalu dengar nenek saya sebut benda tu. Dan juga mak saudara saya selalu sebut benda tu. Kalau sebut satu benda yang buruk, dia akan kata, sempang malaikat 44 lah kau ni, kata. Itulah hasya lillah. Hasya lillah minta jauh. Tapi dalam konteks saat ini, dia bukan maksud minta jauh. Tapi dia lah dalam keadaan nak sebut, kita boleh terjemah macam-macam benda, kita boleh terjemah. Nak sebut fuyo pun boleh juga. Ataupun kita nak terjemahkan hasya lillah ni, nak cakapnya, ya Allah, mak datuk macam tu. Apa-apa pun benda, perkataan yang mengikut huruf setempat menunjukkan dia takjub. Terjemahkanlah macam itu. Bermakna nak cakapnya hasya lillah. Kata betapa handsome-nya lelaki ini. Mahaza basyaran. Ini bukan manusia ni, dia kata. Mahaza basyaran. Sekejap, mak istifhamiyah ke? Mak apa? Sekejap. Dia nak katanya ni bukan manusia ni. In haza illa malakun karim. Ini dah macam malaikat dah ni, dia kata. Ini bukan manusia, dah macam malaikat dah. Kemudian dia berkata, qalat fazalikunna allazi lumtunnani fi. Kalau kau nak tahu, inilah lelaki yang aku dah tergoda sangat tu. Inilah rupa dia. Yang korang duk cerita-cerita pasal aku ni, suka nak try aku punya orang gaji sendiri. Inilah orang yang aku nak try tu. Barulah dia orang tahu. Patutlah sampai gila bayang ni Aziz punya bini ni. Sebab macam ni punya elok rupa yang keluar. Kalau yang keluar tu muka pecah rumah, masing-masing dah balik dah, kan? Tapi kalau yang disebabkan Nabi Allah Yusuf tu lah yang keluar, dia orang pun rasa memang patutlah dia ni tak patut tergoda. Kemudian dia kata walaqad rawadat su'an nafsihi fasta'sama. Dia kata macam ni, kau nak tahu ni budak ni yang handsome kau tengok ni, aku dah try dia tapi tak nak. Tak mau, dia kata. Fasta'sama, tak nak. Fasta'sama ni bermakna apa? Dia cuba menjaga kesucian dirinya, menjaga maruah diri dia. Dia tak nak. Dia sebut kepada perempuan ni, dia kata rawadat su'an nafsihi. Kita terjemah macam ni lah. Saya terjemah, aku dah try. Nak try lah dengan dia, kan. Tapi tak nak. Tak mahu dia kata. Fasta'sama. Orang baik ni dia tak nak. Kemudian dia pun kata wala in lam yaf'al ma amuruhu la yasjunanna wa la yakuna minas sagirin. Kata ni budak ni lagi sekali kalau aku suruh dia apa-apa, aku nak buat apa-apa, dia tak nak buat. Kalau aku suruh buat apa-apa, dia tak nak buat, la yusjananna. Ni memang aku akan masukkan dalam penjara. Cuba tengok pada ayat tu, perkataan la yusjananna ada dua nun, betul? Okey. Satu nun tak ada sabdu, satu nun ada sabdu. Dalam perkataan bahasa Arab, kalau nun tu diletak sabdu dan ditambah pada, sepatutnya perkataan asal dia lam, ya, sin, jim, nun, habis. Lepas nun tak ada nun lagi tak? Ada nun ditambah. Nun tu ditambah. Nun yang ditambah tu dan disabdukan, dia bermakna pasti. Ini lagi sekali aku suruh apa-apa, dia tak nak buat, pasti aku akan sumbat dia dalam penjara. Aku akan sumbat dia dalam penjara.
layakunan. Nampak? Itu sebab saya kata, kalau kita nak tadabbur ayat Quran ni terpaksa memang kena lalu ikut bahasa Arab dia juga. Sebab asal perkataan layakunan, saya tak ada cakap macam mana pemilihan perkataan ni menunjukkan Quran bukan manusia yang buat. Kalau tak, dia takkan seteliti macam ni. Kenapa perkataan layakunan? Perkataan layakunan ada tanwin tak belakang dia? Kan? Ada tanwin kan? Sepatutnya tak. Ayat sepatutnya, bukan saya membetulkan Al-Quran, tapi dia hanya dapat disedari oleh orang yang belajar bahasa Arab. Orang yang belajar bahasa Arab dapat sedar benda tu. Tapi bila dia sedar benda tu, dia tahu ayat tu mengisyaratkan sesuatu. Sepatutnya layakunanna. Sepatutnya perkataan layakunan tu ada nun yang sama macam yang layus jananna tu. Layus jananna tu ada nun tambah kan? Layakunan tu patutnya ada nun tambah. Tapi Allah buang nun tu. Nun tu telah dibuang. Sebab apa? Dia sebut macam ni. Sebab kalau dalam terjemahan dia takkan sebut macam ni. Terjemahan takkan sebut. Bila isteri Aziz sebut apa? Kalau dia lepas ni tak nak buat apa yang aku suruh, aku pasti. Bila saya kata nun tu ada tanda sabdu, bermakna dia menyatakan pasti. Aku pasti akan sumbatkan dia dalam penjara. Bila dia dah masuk dalam penjara, layakunan. Dah tak ada pasti dah. Patutnya perkataan tu maksudnya pasti. Tapi sabdu telah dibuang. Menunjukkan apa? Layakunan minas sagirin. Kalau aku dah sumbat dia dalam penjara, dia akan jadi orang yang hina. Tetapi sangkaan dia meleset. Nabi Allah Yusuf masuk ke dalam penjara tapi tak menjadi orang yang hina. Betul tak? Sebab apa saya kata macam itu? Sebab nun telah dibuang pada perkataan yakunan. Sepatutnya pada sangkaan dia, kalau aku masuk ke dalam penjara, dia mesti habis lah ni. Memang kau melaratlah kau dalam penjara tu. Rahsia nun tu dibuang membawa maksud apa? Sangkaan dia meleset. Itu sebab nun tu dibuang. Faham tak? Memang pening lah orang kata apa benda lah ustaz, kejap nun, kejap alif, kejap nun, kejap ba. Tujuan saya sebut benda ni, saya tahu tuan-tuan mungkin boleh faham, mungkin tak boleh faham. Saya tahu benda, saya rasa mungkin ada yang boleh faham, ada mungkin tak boleh faham, saya tahu. Tapi orang kata kenapa saya nak sebut benda-benda semua? Tujuan saya nak sebut benda semua, saya nak sebutkan bahawa Quran ni kalam Allah. Semua nun, semua ba, semua alif tu semua bukan saja-saja. Dia menunjukkan ketinggian bahasa yang dapat menandingi segala syair Arab jahiliah ketika itu. Inilah ayat Quran yang telah melembutkan hati Umar. Inilah ayat Quran yang telah menjadikan terbinanya negara Islam Madinah. Yang telah melembutkan hati-hati manusia yang keras. Inilah ayat Quran ni. Dan bila mereka membacanya, baru mereka tahu, takkanlah manusia nak karang satu benda perkataan yang macam ni punya detail. Dengan buang sabdunya, dengan sebut sikit tapi masuk seluruh sebut. Makna setiap ayat Quran ni, walau satu huruf pun, makna dia sangat penting. Tu yang P.Ramli kata, Tuan hamba kenal hang buah. Kan? Kerana perkataan tuah terletak pada huruf tak. So, kekuatan Al-Quran pada huruf-huruf yang mendasari dia. Baris pun sama. Baris pun membawa maksud yang mendasarinya. So, nak sebutnya, bila disebut layakunan, yang sepatutnya jadi layakunanna, dia menyangkakan kalau dia ni masuk penjara, dia akan hina, tapi sangkaan dia meleset. Allah muliakan dia bahkan disebabkan dia masuk penjara. Kemudian dia pun kata, qala rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Nabi Allah Yusuf telah berdoa dengan, inilah sifat para nabi dan rasul. Ini tuan-tuan kena ambil iktibar. Setiap kisah para nabi dan rasul dalam Al-Quran tak pernah terlepas. Para nabi dan rasul akan berdoa kepada Allah, minta akan dimudahkan urusan dakwah dia.
minta dimudahkan urusan dakwahnya. Walaupun orang rasa nampak macam klise, doalah pada Allah. Tapi sebenarnya itulah nasihat paling baik yang boleh kita berikan kepada seorang yang sedang dalam kesusahan. Itu yang hadis yang selalu saya baca lah, hadis ni. Seorang perempuan yang tengah kematian anaknya, kemudian Nabi SAW berkata, sabarlah. Kemudian kata, kau tak tahu apa benda yang aku hadap. Dan dia tak tahu bahawa yang sebut ialah Rasulullah. Bila dia tahu, dia pergi kepada Rasulullah, pun Rasulullah sebut apa? Satu benda sangat mahal Nabi sebut. Innama sabru fi sadmatil ula. Ketahuilah bahawa kesabaran itu diukur pada pukulan yang pertama. Kesabaran itu diukur pada pukulan yang pertama. Seandainya engkau ditimpa satu musibah, nak tengok macam mana cara engkau menghadapi musibah tu. Adakah yang keluar dari mulut engkau? Bodoh. Keluar benda yang tak sepatutnya keluar. Dia maki Amun dulu. Benda susah, tu keluar benda yang tak baik. Tapi Nabi sebut, itulah kesabaran diukur. Pertama sekali yang terpacul dari mulut engkau apa? Kalau nak maki dalam hati memang dah berbakul ni maki. Tapi dia pun Astagfirullah. Sebab Allah akan maafkan selagi mana seorang itu tak mengucapkan perkara tersebut. Dalam sebuah hadis Muslim kan. Ma lam yakul aw lam ya'mal. Selagi mana dia panggil hadisun nafsihi, orang yang bercakap dalam hati dia, dia maki dia, berbakul sekali pun dalam hati. Allah takkan kira dia sebagai dosa ma lam yakul aw lam ya'mal, selagi mana dia tak buat benda tu ataupun dia tak bercakap benda tersebut. Orang kalau dah marah, semampu yang cakap ni ustaz kopi atas kepala pun maki Amun. Yang cakap ni ustaz sendiri pun. Kerana orang tengah marah, biasa manusia orang tengah marah. Ustaz bukan malaikat. Bukan malaikat yang berkepak. Ustaz pun ada nafsu, ustaz pun ada manusia biasa. Sebab saya anak-anak murid saya selalu sebut, kalau darjah 3 darjah 4 tu, kata ustaz mana boleh menipu. Diorang punya mindset diorang, ustaz memang tak boleh menipu. Bila ustaz cuba menipu, dia kata, ustaz kan tak boleh menipu, dia kata. Kau ingat ustaz tak boleh menipu, kau pun tak boleh menipu. Sebab dia faham ustaz tak boleh menipu. Sampai kan kanak-kanak dia punya pemikiran ni. Ini bukan kanak-kanak lagi, dah besar kan. Kanak-kanak yang pemikiran kelakarnya tadilah saja selingan lah. Nak cakap yang budak ni, dia orang punya mindset dia, ustaz ni adalah segala-galanya bagi dia orang. Kalau mak ayah cakap kat rumah pun bagi dia, tak, ustaz cakap macam tu. Ustaz lagi betul. Kau cakap lah benda mak ayah sebut apa pun, kalau contoh Razik sebut dalil hadis Nabi sekalipun, tak, ustaz lagi betul. Dia sampaikan dia orang nak masuk rumah hantu. Nak masuk rumah hantu tu, dia orang nak susun orang siapa nak masuk dulu. Tapi dia letak anak saya duduk depan. Kita letak anak ni duduk depan. Kata sebab apa? Sebab dia kan anak ustaz, kata. So, kalau kita nampak ada ustaz duduk depan, so kita tak takut. Cakapnya budak-budak ni punya pemikiran ni, ustaz ni bagi dia ustaz lah, segalanya bagi dia orang. Kat sekolah saya tu ada seorang budak India, darjah 1. Doa makan, doa belajar, semua dia hafal. Sambil-sambil buat kerja ni, muara ni, Allah, Allah, ya Allah, dia menyanyi macam tu. Budak India ni. Dia punya markah agama lagi tinggi daripada budak Melayu. Jadi nak katanya, Rabbi, qala Rabbi. Nabi Allah Yusuf berdoa time ni, Rabbi. Sepatutnya Rabbi tu ada ya, tapi ya tu dibuang. Macam selalu saya sebut lah, benda tu bila dah dibuang menandakan benda tu dia dah tahu sangat dah. Tak perlu diletak ya tu pun dah tahu sangat dah. Dia menyatakan, wahai Tuhanku, as-sijnu ahabbu ilai. Ya Allah, masuk dalam penjara adalah lebih aku sukai. Mimma yad'unani, daripada apa yang mereka semua cuba bawa aku ni. Daripada apa yang mereka semua cuba nak bawa aku ni ke dalam kancah maksiat ni. Sebenarnya dalam kes ni, ayat ni sebab apa Nabi Allah Yusuf berdoa? Terdapat beberapa riwayat daripada tafsir mengatakan, lepas dia dah nampak Nabi Allah Yusuf ni keluar, masing-masing berebut nak
try Nabi Yusuf juga. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada disebut, sampaikan salah seorang perempuan tu kata apa? Ya gulam, atik maulataka. Dia kata, wahai budak, kau kena dengar apa yang puan kau sebut. Cik puan kau sebut tadi, kau kena dengar apa yang dia sebut. Atik maulataka. Mem besar dah sebut, kau kena dengar, dia kata. Jadi Nabi Allah Yusuf ni tahu dah, ni perempuan ni sebelum ni masalah aku seorang, ni sekarang masalah aku dah makin berganda, ramai. Ya, double masalah. Sebab ramai-ramai ni semua nak. Tapi Allah dah sebut tak berapa bilangan dia? Tak ada. Tak ada sebut bilangan dia. Walaupun ada satu riwayat mengatakan jumlah dia 7 ke 8 orang, tapi riwayat tersebut adalah antara riwayat Israeliat yang tidak ada apa-apa sokongan. Tapi tak kisah pun berapa orang. Yang penting apa? Dia ramai. Bila macam gini punya ramai ni, sebab dia guna yada'una ni, yang mereka nak bawa aku ni. Ya Allah, masuk penjara lagi baiklah daripada aku duduk kat sini. Masuk penjara lebih baik daripada aku duduk kat sini. Illa tusrif anni kaidahun. Ya Allah, engkau hindarilah aku daripada godaan-godaan mereka ini. Kalau nak easy money, boleh je, betul tak? Easy money. Bagus juga kalau aku jadi jugulu. Kan, kalau nak cakap je kan, aku easy money kot. Aku daripada terbuang aku akan jadi orang yang kaya. Sebab ni semua mak datin masing-masing ni. Kan? Yang ni. So dia sebut apa? Dia doa, ya Allah, ya Tuhanku, ya, aku lebih rela masuk penjara daripada aku ikut apa yang diorang ni semua nak buat. Dan kau hindarilah aku daripada segala fitnah mereka ni, daripada segala godaan mereka ni. Kalau kau tak hindari aku daripada godaan mereka, asbu ilaihinna, aku pasti akan terjerumus bersama dengan mereka. Wa akun minal jahilin, dan aku akan jadi orang-orang yang jahil. Dalam ayat yang jahil ni, para mufassir menafsirkan, jadi orang yang jahil bermakna apa? Orang yang tetap langgar benda yang haram sedangkan dia tahu benda tu haram. Nak cakapnya apa? Kalau aku tak kisah, tak ambil kisah ni, ya Allah, aku akan jadi dia kalangan orang-orang yang jahil. Jahil ni, satu, jahil bermakna dia memang tak tahu lah jahil. Jahil memang tak tahu. Satu lagi jahil yang dalam ayat ni beberapa mufassir mengatakan di sini menunjukkan seolah-olah Allah menamakan orang yang dah tahu benda tu haram tapi dia langgar juga, termasuk di kalangan orang-orang yang jahil walaupun dia tahu benda tu haram. Sebab kita dah tahu tapi kita buat juga. Jahil lah. Umpama kau tak tahu lah sebenarnya. Kau tahu tapi kau buat. Umpama kau tak tahu lah sebenarnya. Dia kata aku akan jadi di kalangan orang-orang yang jahil. So kita nampaklah kat sini satu benda, satu nilai yang Allah cuba isyaratkan dalam ayat ni adalah yang benda ni kita boleh nasihatkan anak kita dengan nasihat ni. Satu konsep yang boleh kita bina dalam kepala otak mereka, satu konsep ni ialah kita boleh sebut, nak kau menempuh benda yang susah tetapi terhindar daripada dosa adalah lebih baik daripada engkau mengambil benda yang senang tapi engkau terjerumus ke arah benda yang dosa. Sematkan benda ni dalam kepala dia. Nak, memang betul kau nak pergi KL, kau nak kerja kat sana, memang gajinya besar, tapi kau tahulah KL tu macam mana. Kalau kau dapat berkawan-kawan dengan kawan yang tak baik, kau akan terjerumus bersama dengan diorang. Kau pergi kelab malam. Kau selama ni kau cuma duduk kat kebun ni, sampai sana kau pergi nampak kelab malam, kau pergi kelab malam dengan kawan kau. Kau duduk entah dengan jantan mana berpelesiran semua sebab tak ada orang nak kawal kau. Kau duduk kampung lagi baik daripada kau pergi ke KL walaupun gajinya besar. Kau terhindar daripada dosa dan maksiat lebih baik daripada kau mendapat habuan dunia. Sematkan konsep macam itu pada dia. Mengambil benda yang walaupun walaupun kau susah, tapi kau jadi orang yang terpelihara, orang yang beriman, terpelihara pada dosa. Dan seorang bapa mesti tahu sifat perangai anak dia. Kalau dia tahu anak dia jadi cepat terpengaruh, nasihatkanlah anak dia.
Mengambil benda yang susah tapi berpahala adalah lebih baik daripada engkau mengambil benda yang senang tapi boleh terjerumus ke arah dosa dan maksiat. Setuju tak, Mirza? Mirza kata, Ustaz tanya aku je. So, sematkan, kalau kita tengok, kalau kita meneliti sejarah, ini apa yang Nabi SAW lakukan. Contoh dia adalah dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Yang mana kalaulah Nabi tak ikut anjuran wahyu, Islam tak berkembang. Perjanjian Hudaibiyah ketika itu Nabi dalam surah Fatah disebut bahawa Nabi telah bermimpi yang dia akan masuk ke dalam Mekah dalam keadaan bercukur, dalam keadaan akan membuat umrah, akan masuk ke dalam Mekah dalam keadaan aman, boleh bercukur apa semua. Dan Nabi telah mengumpulkan orang Islam lebih kurang 1,400 orang. Riwayat Bukhari sini sebut 1,400. Riwayat Muslim ada sebut 1,400 ke 1,500. Bayangkan Nabi boleh kumpul orang Madinah 1,500 bersama-sama dengan keluar dalam keadaan berihram, pergi ke nak ke Mekah. Nabi daripada Madinah. Dan ketika itu bila Nabi nak masuk, dah terdengar desas-desus bahawa Nabi datang bawa tentera nak perang. Orang Quraisy semua dah rasa, sampai 1,500 ni apa cerita Muhammad ni, kata. Ini nak perang dah boleh 1,500 kata. Muhammad datang 1,500 orang, ni semua nak perang. So, diorang dah siapkan beberapa orang kawal perbatasan Mekah. Dan Nabi sebelum sampai ke Mekah, Nabi masa tu, pendek cerita, dan masa tu berlakulah Nabi ada meng-hire seorang daripada orang Mekah sendiri untuk jadi mata-mata, untuk tengok keadaan kat Mekah macam mana. Dan masa tu di antaranya Budail bin Lu'aiyah tu. Budail, nama Budail tu di antara mata-mata yang Nabi hire lah. Di kalangan orang Bani Khuza'ah. Orang Bani Khuza'ah ni bukan golongan, bukan Bani yang masuk Islam. Semua masih kafir lagi. Tapi dia sudi nak terima bantu Nabi. Kemudian Nabi hantar Osman. Nabi datang hantar Osman. Osman dah pergi kepada golongan Quraisy. Dan orang Quraisy masa tu tahan Osman ni. Tahan Osman dalam keadaan yang lama. Sampai kan dengarlah desas-desus orang kata Osman dah kena bunuh. Bila Nabi dengar Osman dah kena bunuh, tercetuslah Bai'atul Ridwan. Janji tak serta di bawah satu pohon pokok. Bai'atul Ridwan ni mereka berjanji tak serta nak tuntut bela atas kematian Osman. Dan mereka semua dah berbai'ah tak akan lari daripada menuntut bela tersebut. Dan dalam hadis Bukhari sini sebut 1,400 tu lah yang berbai'ah. Cuma dalam hadis Bukhari dia sebut cuma seorang je. Seorang tu tak nak bai'ah. Dia memang buat bodoh je. Memang dia tak bai'ah langsung. Direpotkan dalam Bukhari. Bukhari sebut memang seorang tak pergi. Diorang semua dah. Kemudian berlakulah siri rundingan dan akhir sekali mereka membuat satu perjanjian dipanggil sebagai perjanjian Hudaibiyah. Dan perjanjian Hudaibiyah tersebut, tengok sebenarnya Umar masa tu, Umar masa bila dia dengar Nabi kata nak masuk ke dalam Mekah dalam keadaan tak bawa pedang pun. Pedang tak bawa, kuda tak bawa. So dia dalam sirah Ibnu Hisham dia sendiri disebut, aku khawatir wahai Muhammad, kita masuk dalam keadaan tanpa kuda, tanpa sarung pedang pun. Andai kata dia orang datang sana dah tunggu kita, mati kita 1,500 ni habis. Nak cakapnya tu memang habis kita ni. Tapi Nabi bertindak mengikut wahyu Allah. Dia bertindak mengikut wahyu Allah. Dan dia, masa berlaku siri rundingan tu, berlakulah perjanjian Hudaibiyah yang menyatakan bahawa kita metrai genjatan senjata selama 10 tahun. Dan seandainya benda yang berat sebelah, semua benda berat sebelah. Seandainya orang kami ni, korang Muhammad, adanya orang kau yang lari ke arah kami ni, dia tak payah balik, dia duduk di sini. Tapi seandainya orang kami pergi ke tempat kau kena pulangkan balik dia. Dan benda yang paling besar sekali sebab apa? Korang semua tak boleh buat umrah pada tahun ni, tapi korang kena datang tahun depan. Dan bila Nabi setuju benda tersebut, tak boleh datang. Padahal masing-masing semua dah gembira dah ni. Kita semua pergi Mekah. Kita boleh jumpa balik kampung halaman kita ni, kita boleh buat umrah apa semua, kita boleh. Dah seronok dah ni sebab Nabi sendiri mimpi benda tu. Tapi sekali sampai sana,
Tahun depan datang lah, kata. Datang tahun depan. See you next year. Jadi bila benda tu Nabi setuju, Umar dalam riwayat sebut dia dah marah. Masa tu Umar agak emosional. Sebab bagi dia benda ni tak boleh tolak langsung. Dah lah perjanjian Hudaibiyah ni berat sebelah. Tapi satu berat sebelah. Lepas tu tak boleh buat umrah pula tahun ni. Kena datang pula tahun depan. Kata ini dah menimbulkan kemarahan bagi dia. Dia pun cerita benda ni kepada Abu Bakar. Abu Bakar sebut sama macam Nabi sebut. Sebab Nabi relax kata kita, sebab Nabi bertindak mengikut wahyu. Dan Nabi setuju dengan perjanjian tu. Sebab apa? Walaupun benda tu sukar, tapi kita tengok apa kesan dia. Tersebarnya Islam disebabkan persetujuan Nabi terhadap perjanjian Hudaibiyah tersebut. Nabi mengambil benda yang sukar, tapi dia tahu benda ni pada masa depan akan berlaku satu keuntungan berdasarkan wahyu. Allah sendiri akan inna fatahna laka fatahan mubina. Allah turunkan ayat, sesungguhnya kami telah bukakan jalan kemenangan bagi kamu. Umar pun tanya, kita dah menang, kita akan menang. Kita akan menang. Umar terus terdiam dalam riwayat sebut. Bila ditanya, kita akan menang ke? Kita akan menang. Inna fatahna laka fatahan mubina. So mengambil benda, bukan semua benda yang sukar itu sukar, tetapi benda yang sukar yang membawa kepada kita terhindar daripada dosa dan maksiat adalah lebih baik daripada kita. Kerana selagi mana, walau benda tu sukar sekalipun, selagi mana benda tu kita menjaga redha Allah, dia akan ada datang bersama dengan kemenangan dalam perkara tersebut. Ini konsep yang perlu kita sebut pada anak-anak kita. Anak-anak meningkat dewasa sebab dia nampak satu arah aja. Kalau aku pergi KL, aku mesti dapat gaji besar. Aku duduk dengan kawan-kawan, habis cerita. Sebab saya sini nampak lah beberapa orang kawan-kawan. Seorang yang baik, masih kita kampung dengan dia, tapi sampai duduk sana, habis orang terbalik masing-masing. Apa benda haram dia tak buat, semua benda dia boleh buat. Sebab apa? Bukan ada mak ayah pun. Sampai tengah cakap KL, samalah kita orang pergi Morocco sama, bukan ada mak ayah. Zaman sekolah menengah dulu, main panjat pagar keluar. Tapi sampai sana, tak terasa nak panjat mana-mana pula rasa. Sampai sana, yang belajar, bagi pelajar, hanya diri dia dan diri dia je yang ada. Sebab bila pergi ke Morocco, sama saya pergi dulu, pergi ke Morocco, macam-macam perangai ada. Ada yang almari dia bukan penuh dengan kitab, penuh dengan VCD dan DVD je. Ada orang dia pergi sana, dia dapat belajar gitar, bukan dapat belajar baca kitab Arab, dapat belajar gitar kat sana. Ada orang sengaja lewat-lewat habis grad, tak nak grad, duduk sana sampai 7-8 tahun sebab nak berniaga. Macam-macam jenis perangai dia nampak kat sana. Hanya kita dan diri kita je ada time tu. Seandainya saya bukan kata ni, saya pun sama juga pada mulanya. Pada mulanya pun sama juga, kita terjerumus sebab tak ada mak ayah. Bukan kata pergi KL je rosak, tak, pergi mana-mana pun boleh rosak sebenarnya. Tetapi apa yang dapat membuatkan anak kita terpelihara daripada dosa dan maksiat? Nasihat yang berterusan daripada ibu dan ayah dia. Itu yang dapat itu bermakna kalau dalam ayat ni Nabi Allah Yusuf terkenangkan kalam Allah, anak-anak kenangkan nasihat ayah dan ibu. Dia ada, maksudnya kalau mak ayah dia ada nasihatkan dia, ada benda dia nak kenangkan benda tu tau. Seandainya mak ayah dia lantak engkau datang kata balik kat KL tu, apa benda dia nak pegang? Poin utama dia adalah ayat yang pertama disebut dalam surah Yusuf. Engkau hendaklah menjadi peneman setia kepada anak engkau. Engkaulah orang nombor satu di luar masalah. Bila dia rasa benda tu, aku ada mak ayah aku, tak apa. Masalah apa pun tak apa, mak ayah aku ada, boleh nasihat kat aku. Bila dia ada benda tu, dia pegang. Campaklah dia ke mana pun, tapi dia tetap ingat, aku telah dididik dengan didikan yang sempurna. Betul tak? Nabi Allah Yusuf sebut tak benda tu? Masa dia nak hampir kena goda tu, dia sebut apa? Inna Rabbi ahsana maswai. Didikan Tuhan adalah didikan yang terbaik telah aku dapat. Takkan aku nak buat benda ni? Seolahnya kita nak cakapnya, mak ayah aku dah didik aku, takkan aku sanggup tergamak nak buat benda ni. Mak ayah aku dah didik aku dengan didikan agama yang baik. Itu yang Nabi Allah Yusuf sebut.
Jadi tu yang kita katakan pentingnya seolah-olah surah Yusuf ni pentingnya menunjukkan peranan ibu dan bapa yang sangat besar dalam menjaga amanah mereka. Itulah anak yang bakal pimpin kau masuk syurga Allah, ataupun itulah anak yang bakal sama-sama kau tercampak dalam neraka bersama dengan dia. Seandainya kita mengabaikan benda yang Allah cuba isyaratkan dalam surah Yusuf ni. Dia mengisyaratkan benda-benda didikan ni. So, kita boleh sebut, kita boleh tanam satu konsep dalam konsep yang Nabi Allah Yusuf cuba isyaratkan. Pilih benda yang sukar walaupun walaupun benda tu akan dapat banyak kita akan dapat sesuatu lah. Walaupun benda tu sukar tapi terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, lebih baik kita ambil lebih baik kita ambil jalan yang sukar walaupun dia sukar, tapi dia akan membawa benda yang baik daripada kita benda yang senang akan bawa kepada benda yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Kemudian dia pun kata, kita habis selalu pukul 10 kan. Dah terlupa. Kemudian dia kata apa? Fastajaba lahu, nampak? Fa dekat situ, fa apa? Fa dekat situ dipanggil sebagai fa at-ta'qib. Fa ta'qib dia bermaksud sejurus selepas itu. Dia terjemah apa situ? Maka je. Okey, maka sajalah. Sebenarnya fa memang maka, tapi fa dalam bahasa Arab ada banyak maksud. Banyak maksud fa ni. Kalau kita nak senaraikan, seingat saya, kalau nak senaraikan huruf fa dalam Quran, makna dia ada lebih kurang 10. So kadang-kadang kalau kita jumpa fa dalam Quran, nak kata ni fa apa ni? Saya pernah kelas 1 jam cerita pasal fa je. Fa berawal sampai akhir. Sejam tu fa lah. Sampai kan, sebenarnya kalau ikutkan dalam Quran, huruf fa lah paling banyak jasa di dalam Quran. Huruf fa. Saya boleh sebut dia mendasari lebih kurang 20% ke 30% ayat kandungan ayat Quran yang datang dengan pelbagai fungsi. Fa ni. Betul. Itu sebab adanya tempat kita kena ambil nafas. Sebab dia fa bermakna kadang pemutus cerita antara sebelum, kadang-kadang penyambung cerita dengan cerita sebelum, kadang-kadang boleh jadi. So fa dalam ayat ni fastajabalahu, terus sejurus selepas itu dimakbulkan doa dia. Itu dah doa, itu dia punya terjemahan dia. Mungkin kitab terjemahan tak sebut kan, sebab dia sebut maka je kan. Ada orang lain ada terjemah lain. Tak ada semua maka Yalah memang fa tu maka sebenarnya. Tapi kalau bahasa Melayu dia mana ada, contohnya huruf F ada 18 fungsi F, tak ada. Mana ada memang apa. Tapi kalau bahasa Arab macam tu, satu huruf dia boleh membawa masuk macam-macam pelbagai. Dalam ayat tu fastajab. Itu sebab Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Bukhari, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam adalah untuk menyempurnakan si makmum. Iza raka'a farka'u, jikalau imam itu rokok, farka'u, dia rokok baru engkau rokok. Berdasarkan apa? Dari mana datang baru engkau rokok? Fa itulah. Menunjukkan apa? Seandainya engkau rokok bersama-sama dengan imam, maka batallah solat engkau. Bersama-sama dengan imam. Sebab ada fa membawa masuk bersama, ada banyaklah cerita. Itu sebab dalam hadis Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Ba tu apa? Ba bersama-sama. Setiap perbuatan bersama-sama dengan niat. Itu sebab dalam mazhab Syafi'i dia punya niat dia datang bersama-sama dengan wuduk perbuatan. So dia melihat pada fungsi huruf-huruf tersebut. Tu kata betapa. Itu sebab saya pernah cerita itu kan. Ada seorang pakcik tanyakan, kenapa Allah pilih Quran dalam bahasa Arab? Kan, pakcik tu tanya, saya cerita dulu kan. Kenapa Allah turunkan Quran dalam bahasa Arab? Kenapa tak turun Quran dalam bahasa lain? Itu ustaz tu bertanya.
Apa cadangan pak cik? Kita nak Quran ni dalam bahasa apa? Apa cadangan pak cik? Dia pun tak boleh jawab. Betul juga. Apa cadangan aku? Nak cadangan bahasa apa sebagai bahasa Quran? Itu sebab Allah kata turun Quran dalam masyarakat supaya kamu memikirkannya. Ini semua benda bawa berfikirlah ni. Fastajaba lahu. Sejurus selepas itu dimakbulkan. Apa maksud dimakbulkan kat situ? Ayat selepas kita akan nampak. Sebab apa Allah makbulkan? Macam mana cara Allah makbulkan doa ni? Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Allah pun mengabulkan doa Nabi Allah Yusuf secara terus on the spot. Dan Allah hindarkan Nabi Allah Yusuf daripada godaan wanita-wanita itu. Kemudian dia bersabda apa? Ayat ni sangat mahal. Allah sebut apa? Kerana kau kena ingat, innahu huwas samiul alim. Kau kena ingat bahawa Allah Maha mendengar doa hamba dia. Bukan setakat dengar, Allah Maha tahu apa yang hamba dia nak. Hamba dia nak apa? Sebenarnya hamba dia nak terhindar daripada godaan perempuan tu. Dan dia juga minta, sebenarnya adakah Nabi Allah Yusuf minta masuk penjara? Kan, ayat tu bukan bermaksud dia nak masuk penjara, tapi dia kata sebenarnya masuk penjara lebih baik daripada aku tergolong dengan diorang ni, aku bersama dengan diorang, bermakna asalkan Allah hindarkan aku daripada diorang je lah. Tak kisahlah mana-mana penjara pun aku sanggup. Saya nak cakap macam tu. Adakah maksudnya saya nak masuk penjara? Kalau saya kata macam ni, saya kata kat Barazib, saya kata, bang, abang nak bagi saya benda tu, saya mati lagi baik lah. Sebenarnya saya nak mati ke? Saya pun tak nak mati sebenarnya. Tapi nak cakapnya, benda kalau betul tak nak lah. Itu yang dia minta. Tapi Nabi Allah Yusuf minta lain, percaturan Allah lebih lain. Kerana apa? Sebab Allah kata innahu huwasam. Dia tahu apa yang kau nak. Dia tahu apa yang baik untuk engkau. So kau sebenarnya kau minta benda ni, tapi tak. Aku tukar pada minta benda, aku bagi engkau benda lain. Sebab aku Maha mengetahui apa benda yang patut baik bagi engkau. Kau kena ingat, itulah bendanya. So kita kena sematkan dalam minda anak-anak benda yang sama. Innahu huwas-sami'ul alim. Dia tahu, Allah tahu apa yang baik untuk engkau nak. Walaupun kau cuba fikir singkat, kau ingat benda kesenangan dunia, tapi kau ingatlah perancangan Allah tu lebih baik. Ayat sebelum ada sebut tak pasal perancangan Allah? Ada tak? Allah ghalibun, Allah katakan. Dia maha mentadbir atas setiap sesuatu takbiran. Engkau mentadbir. Engkau cuba merancang. Tapi rancangan Allah lebih baik daripada apa yang kau rancang. Sebab kau tak sedar benda itu. Hanyalah yang sedar siapa? Hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Hanyalah bagi orang-orang yang sedar tentang Allah ni takkan menzalimi hamba dia. Walaupun kau rasa kau sedang dizalimi. Mungkin kau aksiden kaki tak ada, putus, habis karier kau, anak-anak kau jatuh sakit, tak ada siapa tengok kau terlantar atas katil. Yang dulunya kau adalah seorang yang semua orang berada di sisi kau, semua ada dengan kau, tapi sekarang kau terlantar atas katil seorang-seorang dengan kaki tak ada, engkau kena penyakit apa semua, dan kau rasa engkau sedang dizalimi oleh Tuhan, kau sedang dizalimi ni. Tapi kalau seandainya orang itu bersangka baik kepada Allah, apa yang Allah nak, engkau dia tipu musibah, engkau sangka baik kepada Allah, Allah akan innama ma'al usri yusra. Itulah perkataan-perkataan yang membina sangka baik ketika engkau dia tipu musibah. So bila macam kita bincang yang dulu-dulu, apakah sebab Allah selalu sebut orang masa dalam peperangan, Allah suruh orang Islam apa? Bersabarlah. Apa maksud bersabar? Para ulama kata bila arahan suruh bersabar bermakna bersangka baiklah. Itu maksud sabar. Sabar ni bukan sabar. Kau urut berapa belas kali pun tak sabar juga sebenarnya. Sabar itu adalah bersangka baik. Bila arahan suruh sabar bermakna bersangka baiklah. Sabar itu menuntut sangka baik. Bukan urut dada sabar. Tak jalan. Bersangka baiklah kepada Allah ketika itu.
Dan bila disebut macam tu, summa badalahum. Okey, saya nak tahu dia orang terjemah apa kat situ, summa badalahum. Kemudian timbul fikiran fikiran bagi suami perempuan itu pada mereka. Timbul fikiran pada suami perempuan itu. Bagi suami perempuan. Ada benda lain tak? Ada terjemahan lain tak? Tu yang penting bagi saya, penting kelas tadabbur juga, sebab kadang-kadang ayat tu tak sampai. Badalahum ni, bada ni benda yang dia nampak. Tetapi orang Arab menggunakan perkataan bada juga pada keadaan yang lain. Antaranya, sebab kalau saya baca dalam kamus, ulama bahasa Arab sebut bada ni macam ni. Kalau kita tengah berbincang, tanya pendapat orang Arab dia akan sebut, fama badalak, apa yang kau nampak? Apa pendapat kau? Bada ni macam pendapat, memohon pendapat, apa yang kau nampak dalam pendapat tu. Tapi dalam ayat ni, saya baca dalam kamus, ada juga perkataan bada tu bermaksud apa? Menukar fikiran. Dan jadikan ceritanya, saya baca dalam tafsir, memang ada penafsir yang menyebut suami dia menukar fikiran. Tak ada dalam terjemahan. Sebab dia tak sampai. Saya lebih suka dengan terjemahan menyatakan suami dia berubah fikiran. Sebenarnya suami dia baik tak dengan Nabi Yusuf? Dia sayang. Sampai dia cadangkan pada bini dia supaya jadikan dia anak angkat. Timbul fikiran. Tapi saya lebih suka dengan tafsiran yang mengatakan, yang ni disebut oleh Zamakhsyari dalam kitab dia, tafsir dia mengatakan bada dalam ayat ini bermaksud menukar fikiran. Kata betul lah, aku baca dalam kamus itu pun memang ada Arab menyatakan bada tu menukar fikiran. Bermakna suami dia dah mula bertukar fikiran. Sebab apa suami dia mula bertukar fikiran? Saya baca dalam beberapa tafsir, ada riwayat mengatakan bini dia ada memujuk Aziz supaya penjarakan Yusuf. Bini dia dah mula memujuk suami dia. Barulah datang perkataan summa badalahum min ba'di ma ra'au. Tapi dalam ayat ni dia gunakan perkataan ramai. Mereka menukar fikiran. Siapa mereka? Dia kan bangsawan. Dia ada ahli mesyuarat dia. Bersama ahli mesyuarat dia. Kabinet dia. Rumah tangga dia pun mesyuarat. Betul. Dia mesyuarat tentang rumah tangga dia ni. Juak-juak ada. Semua datang ni, kata ni macam mana bini kau ni Aziz, kan? Yang bini kau dah buat hal ni, apa cerita ni? Apa benda kita nak buat ni? Kan? Sebab mungkinlah kita kata, mungkin benda ni akan mencemarkan maruah kau sebagai seorang bangsawan kat sini. Kan? Kau salah seorang, mungkin kau orang penting dalam kerajaan Firaun ni. Kan? So apakah apa cerita ni kan dengan bini kau ni? Kata aku rasa aku dah tukar fikiran lah, dia. Mereka dia sini kata menukar fikiran. Dia kata apa? La yusjanannahu hatta hin. Dia sebut apa? La yusjanannahu. Aku dah tukar fikiran, aku rasa aku nak penjarakan jelas si Yusuf tu. Tengok dah Allah, macam mana Allah atur kisah hidup Nabi Allah Yusuf ni. Padahal dia sebut benda tu. Dia kata kalau boleh aku ni terhindar daripada diorang ni. Aku tak nak lagi duduk kat situ. Tu sebab para ulama mengatakan di antara cara bertaubat nasuha, di antara ciri taubat nasuha adalah engkau membuang segala perkara yang boleh buat kau trigger kepada dosa lama kau. Andai kata Nabi Allah Yusuf masih duduk bersama dengan cik puan dia, tuan-tuan rasa apa jadi? Mula-mula boleh tolak, betul? Lama-lama habis. Betul tak? Tapi dia minta pada Allah, ya Allah, hindarkan aku daripada diorang. Ini cara bertaubat. Bertaubat ni
Para ulama mengatakan, di antaranya Syekh Saleh Munajid di dalam kitab dia Uridu an atuba walakin, buku ni saya terjemahkan buku ni. Tapi sayangnya saya sendiri penterjemah tidak memegang buku itu sendiri. saya itulah karya sulung saya yang saya habiskan masa saya tahun 2 universiti dulu. Bersilap percaturan, buku saya tu saya pun tak ada benda nak cerita dengan tuan-tuan, ni buku saya. Ada nama saya je, tapi buku tu saya tak pegang. Saya tak boleh nak bagi kat tuan-tuan buku saya. Saya terjemah satu buku pasal buku tu lah, kisah taubat. Di antaranya Syekh Salim Munajid menyebutkan, di antara taubat nasuh, sebutannya sebenarnya taubat nasuh. Orang Melayu panggil taubat nasuha. Kita panggil taubat nasuh. Nasuh tu apa? Nasuh ni asal perkataan dia apa tau? Arab bila dia ambil madu, dia orang tapis biskut madu tu. Benda yang dah keluar, madu yang dah keluar tu, yang dah tak ada biskut dia tu, sarang tu dah tak ada, itu Arab panggil nasuh. Rasa tuan-tuan, apa kaitan dia dengan bertaubat? Bermakna bersih. Tak ada tipu-tipu punya taubat. Taubat yang bila kau kata kau nak bertaubat, kat rumah kau haram kau simpan benda-benda yang boleh mengingatkan kau kepada dosa-dosa lama kau. Seandainya kau nak bertaubat daripada apa? Aku tak nak main muzik lagi, tapi gitar ada lagi kat rumah. Hari pertama, minggu pertama tak apa, minggu kedua tak apa, bulan depan lasang lasang sekali. Sebab benda tu masih ada. Seandainya benda tu masih ada, tu sebab dalam hadis Bukhari menyatakan tentang kisah seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang, dan dia jumpa seorang pendeta, dan pendeta tu kata, aku tak rasa engkau ada taubat, engkau taubat pun tak guna. Dia bunuh orang tu, cukupkan 100. Kemudian dia pergi kepada orang yang kedua. Pendeta tu kata apa? Kalau engkau nak bertaubat, engkau kena pergi ke sebuah tempat yang mereka menyembah Allah. Bermakna apa? Kau kena cari kawasan persekitaran yang baik-baik untuk kau nak terus jadi orang baik. Jadikan cerita lelaki tu mati di tengah perjalanan. Kemudian turunnya malaikat rahmat dan malaikat azab, dua ukur, mana lagi dekat. Sekali dekat dengan, bila ukur dekat ke arah nak masuk ke tempat tu, maka malaikat rahmat ambil dia. Itu adalah hadis Bukhari. Hadis tu mencadangkan apa? Kau kena pergi ke tempat yang orang sembah Allah. Engkau nak jadi baik, kau kena duduk dengan orang baik-baik, maka kau akan terus jadi baik. Itu di antara pemangkin kau terus jadi baik. Dan satu lagi, kau kena keluarkan semua benda yang ada dalam rumah kau. Sebab Nabi SAW, dah hadis riwayat Muslim, Nabi melarang sahabat menggunakan tembikar-tembikar yang mereka pernah gunakan ketika mereka menyimpan arak dulu. Ada beberapa nama, antaranya namanya Dubak, Al-Jarraq. Ini semua nama-nama, kita kena faham tempayan dalam masyarakat ada satu nama je, tapi tempayan simpan arak dia ada nama dia. Betul? Kalau tempayan simpan arak yang bawah dia ada lubang, saya jumpa benda ni sebab jasa Abang Razif, terima kasih antara jasa dia. Saya menterjemahkan Sahih Muslim lah. Masa terjemahkan Sahih Muslim tu lah saya nampak para ulama membahaskan tentang nama-nama tembikar. Nama tembikar tu pelbagai, ada yang tutup ke atas, tutup atas lubang bawah, ada yang duduk dalam bekas botol labu, dia panggil Dubak. Yang botol labu tu Dubak. Ada panggil Al-Jarraq. Itu semua nama-nama tembikar yang menyimpan arak. Nabi pernah melarang. Masa tu larangan Nabi berkuat kuasa sekejap je, tak lama. Sebab masa tu ayat pengharaman arak baru-baru turun. Jadi tak nak bagi dia orang trigger, Nabi kata jangan guna Dubak, jangan guna Jarraq, jangan guna semua nama-nama tembikar yang disimpan arak, Kirbah dan sebagainya. Semua tu jangan gunakan. Sebab anda kata dia guna, walaupun dia minum air kosong, dia guna Dubak, guna air kosong. Teringat zaman dulu. Habis. Kacau habis. Sebab Nabi larang. Nabi larang. Sebab apa? Tu sebab Nabi kata, kalau kau nak simpan tembikar pun kat rumah, bukan jenis Jarraq, bukan jenis Dubak, bukan jenis ni. Semua 4-5 jenis yang disebut dalam hadis, semua jenis-jenis ni kau kena, sebab tak nak bagi trigger diorang. Sebab diorang ni daripada kecil dah minum arak sampai ke tua. Tiba-tiba
Tapi arak pun diharamkan secara berperingkat. Mula-mula Allah kata keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Sebab masa itu dua masih menggunakan sebagai ubat. Memanaskan badan dan sebagainya. Nabi sebut apa? Fa innahu dawa' wa laysa da'an. Itu adalah racun, penyakit dan bukannya ubat. Kemudian turunnya ayat berkenaan la taqrabu salat wa antum sukara. Boleh nak minum arak lagi, tapi sebelum semayang jangan minum. Sebelum nak semayang, like dulu jangan minum. Kau minum lepas semayang. So waktu tu boleh minum lagi. Yang ketiga, turunnya ayat Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya minum arak tu adalah perbuatan syaitan, maka secara total tinggalkanlah. Ayat tu masa baru turun kan, kita dah ceritakan, dia buang apa semua kan. Masih baru-baru Nabi kata kalau tembikan-tembikan ni semua jangan guna dulu. Sebab takut trigger. Begitu juga orang kita. Benda yang boleh buat trigger kita nak ingat dosa lama, buang, hapuskan daripada rumah. Itu adalah ciri taubat nasuha. So Nabi Allah Yusuf mengisyaratkan kepada kita apa? Kau ni, kau kata kau nak taubat, kau kena keluar. Kau duduk lagi dengan golongan yang bawa kau rosak ni, kau duduk berkawan dengan orang yang rosakkan kau kena keluar. Kalau kau nak bertaubat, ciri taubat nasuha adalah kau kena keluar daripada persekitaran yang boleh bawa kau kembali kepada dosa lama. Bahkan para ulama mengatakan, Salih Munajid sendiri mengatakan, seandainya orang tu masih lagi kesian dengan barang lama dia disimpan, maka itu bukan taubat nasuha. Taubat main-main. Seandainya kau masih rasa kesian lagi dengan barang tu. Contoh, mesin judi, beli dah mahal. Contohlah, beli mesin judi ke bukan, beli mahal. Tapi dah bertaubat. Sayang aku mesin, aku beli 8,000, 18,000 aku beli, sayang. Itu bukan ciri taubat nasuha. Contoh. Itu sebab Islam ni larang pada benda-benda yang walaupun sekadar apa, kau tak minum arak, tapi kau pakai jersey ada tulis syarikat arak. Sebab Islam ni ajar kita apa? Kau kena benci benda dosa, walaupun cara sekalipun benda dosa ni kena benci. Bukan nak vibe benda dosa. Zaman sekarang benda dosa jadi vibe. Faham vibe? Ni budak-budak muda lah zaman sekarang kata kan. Dia panggil apa, vibe benda dosa ni sekarang ni. Kalau nak nampak, dia orang gunakan botol-botol seperti botol arak, tapi dalam dia air gas apa, pakai cawan pun seperti cawan yang digunakan untuk minum arak, cawan champagne dia orang minum. Tapi sebenarnya dia orang bukan mabuk apa semua. Kita nak kata adakah minuman tu adalah minuman yang haram? Tidak. Minuman tu halal untuk diminum. Tetapi perbuatan dia adalah perbuatan yang haram. Kerana bila dikumpulkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang terkumpul, dia membawa satu tema. Islam ni ajar kita benci benda dosa. Benda dosa ni kena benci walaupun kau tak buat benda dosa tu. Kau kena benci benda tu dulu. So di antara tanda kau benci, kau support kebencian benda dosa tu, kau takkan promote benda-benda ni semua. Sebab jadi hal itu. Marathon anjuran syarikat arak. Kemudian orang yang marathon syarikat arak pun balas balik. Dia kata habis tu kau tengok bola Liverpool semua tak ada ni promote arak. Contoh. Sebab dah keluar fatwa masa tu kan. Saya tak tahu digezetkan ke tidak, saya tak pasti. Tapi disebut oleh mufti wilayah. Atau kita kata vibe macam tu lah. Budak-budak muda sekarang, diorang parti rumah, buat parti hari jadi, tapi ada botol macam botol arak, cawan macam cawan champagne. Itu bukan akhlak seorang Islam yang baik. Kerana benda dosa yang kau dah benci, walaupun bentuk sekalipun. So macam tu lah juga. Seolah-olah Nabi Allah Yusuf bawa kepada kita satu benda. Ingatlah umat-umat akan datang. Kalau engkau nak selamat daripada kancah dosa dan maksiat, keluarlah dari tempat tu. Jangan simpan lagi, jangan terlibat lagi dengan benda tu. Itulah taubat yang betul. Setakat itu saja kelas kita pada malam ni. Dan seperti biasa, macam biasalah, bagi yang baru datang mungkin dia terasa macam benda ni kan, kelas apa ni kan. Sebenarnya kelas ni kita ada dua, abang nama apa? Hakimi. Untuk